Okay, so saya sebenarnya tengah settlekan sesuatu, tapi dalam sama saya ada orang kata apa? Ada idea sikit lah nak share sebenarnya, tapi kejap. Saya orang kata apa sebenarnya tengah buat proposal, tapi tak apa, saya akan curi masa saya sikit untuk buat sharing. Yang paling penting sebenarnya kalau korang tengok headline video ni adalah 3 tips untuk bisnes yang berjaya lah, untuk bagi bisnes berjaya. Okay, so dalam kita buat bisnes, sebab tadi saya baru bercakap dengan saya punya team member, it's all about orang kata apa, nak kekal berjaya ni bukannya senang. Okay, nak gagal tu senang lah, senang, sentiasa senang. Kan, macam-macam korang dah buat, kadang-kadang korang dah berjaya kan, lepas tu pam jatuh. Confirm korang semua ada kan, siapa yang tengah tu ni semua, tak apa, saya faham situasi yang korang ada. Kadang-kadang kita berjaya dan kita terlupa diri, lepas tu kita jatuh balik. Itu bila jatuh terduduk pun ada yang jatuh terduduk. So tu yang kita tak nak. So ini adalah tips-tips yang saya nak bagi tahu lah untuk kekalkan orang kata apa, kekal berjaya dan juga maintain lah kejayaan yang ada tu. Okay, yang paling penting sebenarnya bukanlah orang kata apa, bukanlah saya nak orang kata apa, emphasize kegagalan, tapi gagal dalam berbisnes berniaga ni normal. Sebenarnya orang sebut gagal, tapi sebenarnya for me, kalau korang tukar sikit mindset, sebenarnya itu kan gagal, itu adalah proses belajar. Of course, saya dah 5 tahun dalam orang kata apa, dunia ni, digital dan juga yalah bisnes juga. Of course saya ada jatuh bangun juga. Of course saya ada kan. Awal of course saya pernah berjaya, lepas tu jatuh terduduk, macam-macam ada. Tapi adakah saya kekal orang kata apa, kekal gagal? Tak, saya cari ways untuk saya cari balik the way untuk saya berada di atas balik. So this is how you can do it jugalah. InsyaAllah saya akan cuba bantu apa yang saya tahu lah. Okay, nombor satu adalah kekal relevan. Okay, so korang kena kekal relevan. Korang kena sentiasa ubah, kena open for suggestion, open for ideas, open for any critics and such. Sebab bila orang bagi kita sesuatu feedback kan, of course saya pun faham, kita bila dah berjaya ego kita lain, betul tak? Ego, kalau tiba-tiba hari tu buat sales 100,000 sebulan confirm ego korang lain kan, ego korang akan jadi lebih kepada kan, oh apa yang aku cakap betul sebab aku dah berjaya kan, aku dah tahulah ni kan, tak payahlah ajar aku. Of course kita akan ada mindset macam tu. Tapi satu yang nak ajar adalah dekat situlah korang akan jatuh sebenarnya. Sebab apa? Korang tak terima, korang tak kekal relevan, korang tak open for ideas, korang tak open for kritikan daripada orang lain kan. Sometimes even team member kan bagi kritik and such kat kita, betul tak? Feedback, ataupun orang yang sekarang ni belum ada bisnes, sekarang dia bagi kita suggestion and such, kita pun macam tak payahlah kau kan, aku dah buat bisnes lama kan, aku lagi power lah kan. Kita ada mindset macam tu sebenarnya, confirm kan. Tapi bila kita dah jatuh terduduk, kita akan belajar erti humble, kita akan belajar erti rendah diri. So itu yang kita nak tu, kekal relevan. Korang kena pandai ubah strategi korang kena tahu macam mana nak adapt dengan situasi yang ada. So kekal relevan kan. Lagi-lagi tengok situasi sekarang COVID-19 kan, ramai bisnes jatuh sebab apa? Diorang tak nak go digital, diorang tak nak go for online. So sekarang ni bila dah berlaku benda-benda macam ni, nampak macam-macam bisnes nak go online sekarang ni kan. Padahal benda ni dah lama kan, tapi ramai lagi yang still lagi macam kita tak adalah online ni, yalah common lah kan, benda biasa, benda orang kata apa, kita tak payahlah main online kan. Tapi tengok berapa banyak company yang tutup disebabkan tak ada online ni. Okay, itu nombor satu. Nombor dua, kena tahu erti sabar. Saya faham kata bila kita dalam dunia bisnes ni, kita nak cepat, kita nak semua benda cepat, kita nak ni semua. Tapi korang kena tahu erti sabar. Korang kena sabar dalam marketing korang, korang kena sabar dalam buat branding korang, korang kena be consistent, kena sentiasa bersabar. Feedback daripada orang kena bersabar. Sebab apa? Kalau korang tak bersabar kan, and then sekarang ni kan viral kalau ada orang apa, kalau bagi servis tak bagus ke produk ni kan, viral and such, lepas tu dia boleh hentam balik orang tu kan semua. So for me it's simple, you want to do business, it's all about kesabaran. Korang kena tahu erti sabar, kena tahu erti sabar bila kita nak deliver result, deliver something to the customer and such. So kena pandai bersabar dalam apa saja kita buat. Okay, so contoh yang kita buat marketing, kita tak dapat result, dapat leads tapi tak close lagi kan, tak apalah, ambil dah dia sebagai database kan. So that is how you can do, kena pandai bersabar lah, kena tahu bersabar. Sabar ni penting dalam kita buat bisnes. Jangan gelojoh,
Jangan gelojoh. Banyak kali saya cakap. Jangan gelojoh. Sebab bila korang gelojoh, results korang pun akan gelojoh jugalah. So jangan fikir dalam dunia bisnes ni duit je. Of course duit tu minyak lah kepada kereta. Tetapi you guys kena tahu juga, bila kita bersabar ni, korang akan dapat lebih quality lah senang cerita. Okay, faham? Okay, and last but not least adalah korang kena, sekarang ni kalau korang ada customer yang ada, korang maintain customer yang ada. Kan, ramai orang dia terlalu fokus dekat customer baru. Nak cari customer baru ni bukan senang. Kan, dia memerlukan trust, dia memerlukan yalah macam-macam kan, trust lah, impression lah, macam-macam kan. Cost pun lebih tinggi sebenarnya sebab nak convince dia orang kan. Tapi customer yang ada ni korang jaga elok-elok kan. Korang jaga dia orang, korang tanya feedback, tanya pendapat, tanya khabar pun boleh, tak ada masalah. So sentiasa buat benda ni, orang kata apa, dalam fasa yang konsisten. So janganlah bila dapat customer and then terus let go. Dapat customer terus let go je. So kena ada customer service balik kepada diorang, kan, tanya pendapat, tanya khabar, tanya apa lagi, macam-macam. So it is okay untuk ada benda tu sebenarnya. Sebab bila kita jaga customer service kita kat diorang, you guys akan ada, orang kata apa, potential of repetition lah. Itu yang korang nak, repeat order kan, repeat order. Kalau korang tak buat benda ni, korang tak boleh expect lah dapat sales kan. So maintain customer yang ada, make sure dia, orang kata apa, selesa berurusan dengan korang. So itu yang paling penting sekali. So inilah 3 tips yang kalau korang nak berjaya lah, kalau korang nak kata apa, nak dapatkan kejayaan dalam bisnes. Nombor 1 adalah be relevant. Nombor 2 kena sabar. Nombor 3 kena ada maintain customer yang ada. Ramai orang tak jaga database, so kena jaga database. Yang paling penting adalah be humble and rendah diri, dan dalam masa sama open for idea, suggestion dan juga feedback dan juga kritikan daripada orang. So bila kita go besar, of course responsibility kita pun akan jadi besar. So you guys kena ada benda ni. Jangan jadi angkuh. Jangan jadi jangan jadi Mr. Know It All lah, senang cerita kan. Kadang-kadang kita nampak ada certain brand kan, bila customer buat complain ke, bagi bad review ke, dia hentam balik customer tu kan. I mean like, come on lah kan, come on, you settle berdua je lah kan. Janganlah sampai viral kan. Sebab customer ni dia ada hak untuk bagi pendapat, customer dia ada hak untuk viralkan, dan kita sebagai bisnes kita kena cari solution lah kan, untuk kita bantu balik kan. Alright, okay, so saya harap saya 8 minit ni bermanfaat untuk korang. Saya stop sekejap buat proposal untuk saya fokus dekat konten kali ni. So harap kalau korang rasa video kali ni bermanfaat, korang boleh klik like dekat bawah. Nombor 2, korang boleh turn on notifications kalau korang nak ada konten-konten macam ni di-inform ke korang. Sebab saya tak boleh inform sentiasa. So korang boleh di-inform dengan YouTube punya algorithm by turn on notification. Dan juga kepada siapa yang tak subscribe lagi, please subscribe saya punya channel. Saya nak cuba bantu sebanyak Malaysian yang boleh, sebanyak orang di Malaysia yang boleh, untuk saya bantulah insya-Allah. Lagi-lagi dalam situasi pandemik ni kan. So dan juga if ada persoalan ke, boleh komen kat bawah. InsyaAllah kita akan buat satu video untuk kita follow up balik lah komen-komen ni, dan juga saya akan jawab sebanyak mungkin lah. Okay, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak sebab menonton video saya ni. Dah 9 minit. Okay, so terima kasih banyak again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.